Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan mengenai skema tata cara pembentukan istilah dalam bahasa Melayu. Okay, pertama sekali ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Katrinada binti Abdul Aziz, rakan pembentang saya yang pertama iaitu Tanusha, dan rakan yang kedua Qurratu Aina. Okey. Sekarang kita akan lihat kepada isi kandungan. Kami akan menghuraikan 5 permasalahan utama, iaitu yang pertama konsep. Kita akan tengok apa itu konsep istilah bahasa Melayu di Malaysia. Dan yang kedua, langkah-langkah pembentukan istilah. Yang ketiga, syarat-syarat yang diperlukan. Yang keempat, pembentukan istilah baharu dan juga peranan DBP lah, termasuk dalam macam mana kita nak wujudkan istilah baharu dan apa peranan DBP yang paling utama dalam pembentukan istilah ini. Dan yang terakhir ialah rujukan. Baik, yang pertama kita akan tengok kepada konsep istilah. Istilah ni ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep khusus dalam sesuatu bidang ilmu. Jadi bila ada bidang ilmu secara khusus, contoh seperti bidang kimia, bidang ekonomi, bidang sains, setiap bidang tu dia ada kita panggil kata-kata ataupun istilah yang tertentu, yang khas dalam bidang itu sahaja. Jadi kalau mengikut Kamus Dewan 2010, istilah ni ialah sesuatu istilah yang mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Jadi macam itulah. Jadi menurut Kamus Dewan ni, maksudnya dalam sesuatu konteks ataupun bidang ilmu yang khas ataupun yang khusus, kita akan ada satu makna yang lebih tepat. Okey, ada 7 langkah pembentukan istilah. Yang pertama, istilah bahasa Melayu lazim, istilah bahasa Melayu kurang lazim, istilah bahasa serumpun lazim, istilah bahasa serumpun kurang lazim, istilah bahasa Inggeris, dan istilah bahasa asing. Okay, yang pertama, istilah bahasa Melayu lazim. Okay, jadi seperti yang kita tahu, penggunaan perkataan bahasa Melayu lazim ni digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Okay, contoh perkataan dia ialah segitiga, jari, cincang ataupun cencang, tapi kita panggil sebagai cincang, dan celupar. Jadi kalau kita tengok perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan yang sering digunakan dalam perbualan harian. Contohnya macam celupar ni, kita tahulah dia adalah satu perbuatan menyebut perkataan yang kasar, tak elok ataupun dianggap sebagai kurang ajar lah. Yang seterusnya cencang ataupun cincang, tapi dalam PRPM tak ada cincang, kita ada cencang. Cencang ni ialah perbuatan tetak secara halus-halus atau kecil-kecilan menggunakan barang ataupun pisau. Okay, yang seterusnya, istilah bahasa Melayu kurang lazim. Okay, jadi kurang lazim ni ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan dalam perbualan harian. Tapi dia ada, contohnya peka, cerakin, hablo, jisim, dan mendak. Jadi kesemua perkataan ini ialah perkataan bahasa Melayu kurang lazim yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya, sebahasa serumpun lazim. Penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek Melayu yang lazim digunakan. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa serumpun ni ialah bahasa adik-beradik bahasa Melayu. Contohnya macam bahasa Indonesia, serumpun Brunei, Filipin sedikit. Jadi semua bahasa serumpun ni kita panggil sebagai bahasa adik-beradik dalam bahasa Melayu lah. Contohnya Kame ni kita panggil dialek dalam bahasa Kelantan, dalam dialek Kelantan. Jadi dialek ni ialah menguli ataupun mengadun. Okay, contoh dialek dia bunyi macam ni: mok kame tepung nak buat kuih. Maksudnya mok kame tu mok nak uli ataupun adun, tepung nak buat kuih, mok nak buat kuih, mok nak buat kuih. Maksudnya macam tu. Contoh asal istilah perkataan kame tu daripada dialek Kelantan lah. Yang kedua, babah ni daripada Brunei. Jadi babah seperti kita tahu ada yang digunakan dalam masyarakat Melayu kita juga. Babah ni kita panggil sebagai ayah ataupun bapa dalam suatu keluarga. Seterusnya, beramu ni daripada dialek Brunei juga, yang bermaksud mencari kayu atau buluh dalam hutan. Okey. Yang seterusnya, mambang ni dari Brunei juga, tapi digunakan dalam bahasa Melayu kita yang lazim digunakan lah. Jadi kita panggil mambang ni sebagai hantu ataupun makhluk halus lah yang bermacam-macam jenis dan disebut mengikut tempat. Baik, seterusnya penggunaan perkataan bahasa serumpun yang kurang lazim. Bahasa rumpun kurang lazim ataupun dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Contohnya dening ni dari Kelantan, tapi dia kurang lazim digunakan, berbeza dengan kita guna kuih kame tadi, kame yang kita buat kuih tu kan, itu digunakan dalam bahasa masyarakat kita secara umum. Tapi dening ni dalam
dialek Kelantan dia jarang digunakan. Jadi dinding ni kita panggil sebagai pasangan untuk haiwan, ataupun kita panggil sebagai sedinding ataupun sepasang lembu contohnya, tapi dia hanya digunakan untuk haiwan. Dan yang seterusnya riam. Riam ni dari dialek Johor. Riam ni kita panggil sebagai ayat terjun yang rendah. Yang seterusnya nyeri. Nyeri dari dialek Sunda. Nyeri ni maksud dia sakit, pain. Pain bahasa Inggeris lah, kita panggil sebagai sakit. Sakit yang seperti ditusuk, ditusuk-tusuk dengan jarum pada bahagian tubuh badan, yang pada badan tubuh badan lah, nanti kita panggil sebagai nyeri. Okay, seterusnya engkabang. Engkabang ni dari dialek Iban. Asalnya engkabang ni dari buah engkabang dalam masyarakat Iban. Tapi dia orang panggil juga, contoh macam helikopter. Helikopter ni dia orang panggil sebagai bilun engkabang. Sebab apa? Bila helikopter tu bentuk dia berpusing tu, pusing-pusing tu bentuk dia seperti buah engkabang ketika ia luluh. Jadi engkabang ni ada banyak maksud lah, tapi asal perkataan engkabang tu daripada buah masyarakat Iban tu sendiri. Dan yang terakhir ialah anteng. Anteng dalam dialek Jawa yang bermaksud senang hati. Okay, jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya saya Nurku Ratu Aina binti Rusli akan menyambung pembentangan daripada Kod Nada, iaitu pembentukan istilah daripada bahasa Inggeris yang merupakan langkah yang kelima dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Baiklah, sekiranya kita ambil perkataan ataupun istilah daripada bahasa Inggeris, kita akan melakukan penyesuaian dari segi bunyi dan juga bentuk bahasa Melayu tersebut. Itu kita akan melakukan sedikit perubahan dari segi ejaan dan juga bunyi. Sebagai contoh, perkataan atom dalam bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Inggeris yang asalnya disebut sebagai atom. Namun perkataan atom tersebut tidak berlaku sebarang perubahan dari segi ejaan setelah kita masukkan ataupun kita serapkan ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya perkataan profesional dalam bahasa Inggeris, profession berlaku perubahan dari segi sebutan dan juga ejaan, iaitu dalam bahasa Inggeris kita eja sebagai profesion, manakala dalam bahasa Melayu kita ubah sedikit di belakang menjadi profesional. Itu perkataan kita tambah perkataan a dan l di belakang. Seterusnya psikologi dalam bahasa Melayu kita ambil daripada bahasa Inggeris, iaitu psikologi. Kita berlaku perubahan dari segi sebutan dan juga ejaan, iaitu perkataan gi di belakang dalam bahasa Inggeris sepatutnya jiwa, tapi kita ubah menjadi gi dalam bahasa Melayu. Seterusnya elektron dalam bahasa Melayu kita ambil dari bahasa Inggeris, iaitu elektron. Berlaku sedikit perubahan, iaitu perkataan K kita ubah menjadi perkataan C. Berikut merupakan penyesuaian istilah bahasa Inggeris agar memiliki bunyi dan juga bentuk dalam bahasa Melayu. Kita ambil kita serapkan perkataan bahasa Inggeris tersebut ke dalam bahasa Melayu dan menjadikannya sebagai istilah bahasa Melayu. Bagi langkah yang ke-6, iaitu pembentukan istilah daripada bahasa asing. Okey, baiklah, penggunaan perkataan ataupun istilah daripada bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu serta bahasa serumpun. Istilah asing yang tertentu yang sebutan ataupun ejaannya kekal dalam semua bahasa. Maksudnya bahasa asing tersebut diambil sepenuhnya ataupun tetap. Perkataan itu tetap, dan jika kita gunakan dalam bahasa Melayu, perkataan tersebut akan dimiringkan ataupun disengitkan sedikit kerana perkataan tersebut tidak akan diubah. Kita ambil sebiji-sebiji perkataan tersebut. Contohnya perkataan bona fide yang daripada perkataan bahasa Latin yang bermaksud sebenar, asli ataupun jujur. Perkataan tersebut kita ambil sepenuhnya dan diguna pakai dalam bahasa Melayu. Dan perkataan tersebut akan dimiringkan sedikit. Seterusnya contoh yang kedua, fait accompli. Fait accompli iaitu daripada bahasa Perancis yang bermaksud sesuatu yang sudah dilakukan ataupun yang tidak boleh diubah lagi. Kita gunakan juga dalam bahasa Melayu dan diambil secara sepenuhnya. Yang seterusnya Weltanschauung iaitu daripada bahasa Jerman yang bermaksud pandangan
pandangan menyeluruh terutamanya bagi seorang individu terhadap kehidupan manusia dalam alam sejagat. Okey, perkataan yang keempat adalah perkataan ad hoc yang kita gunakan dalam bahasa Melayu, dan kita miringkan sedikit dan tiada berlaku sebarang perubahan dari segi persebutan maupun dari segi ejaan. Perkataan ad hoc tersebut berasal daripada perkataan daripada bahasa Latin yang bermaksud perkara yang dilakukan untuk tujuan tertentu tanpa perancangan ataupun bermaksud perkataan tersebut bersifat sementara ataupun keadaan yang sementara. Berikut merupakan contoh-contoh perkataan bahasa asing yang kita gunakan dalam sebagai istilah bahasa Melayu yang diambil secara terus ataupun tidak berlaku sebarang perubahan dari segi sebutan maupun dari segi ejaan. Baik, seterusnya tadi kami telah menerangkan langkah yang pertama sehingga langkah yang keenam. Manakala langkah yang ketujuh iaitu kita akan memilih perkataan ataupun istilah yang sesuai daripada langkah yang pertama sehingga langkah yang keenam. Langkah ketujuh kita hanya perlu memilih istilah yang terbaik di antara enam istilah tersebut. Seterusnya kita akan lihat pula syarat-syarat pembentukan istilah bahasa Melayu. Bila sebelum kita mengikut ataupun memilih langkah-langkah ketujuh langkah tersebut mestilah mematuhi 4 syarat tersebut, iaitu syarat yang pertama, istilah ataupun ungkapan yang paling singkat. Sebagai contoh, perkataan rumah sakit kita gantikan dengan perkataan hospital kerana hospital itu lebih singkat daripada perkataan ataupun istilah rumah sakit. Yang seterusnya, istilah ataupun ungkapan yang sedap didengari dan tidak mempunyai konotasi buruk. Sama ada istilah tersebut dia tidak istilah serumpun ataupun dialek yang kita guna tersebut tidak mempunyai makna yang tidak baik ataupun perkataan yang tidak sedap untuk kita dengar. Akhir sekali, makna istilah tersebut tidak menyimpang. Sebagai contoh, jika kita ambil daripada perkataan bahasa asing ataupun bahasa Inggeris, perkataan tersebut ataupun makna daripada bahasa asal yang kita ambil tersebut dan serapkan ke dalam bahasa Melayu, mestilah maknanya tidak menyimpang ataupun ataupun makna yang berbeza daripada makna yang asal. Berikut merupakan syarat-syarat dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat proses pembentukan istilah bahasa Melayu. Proses pembentukan istilah bahasa Melayu terbahagi kepada 2, iaitu proses pinjaman terjemah dan juga proses pinjaman. Untuk proses pinjaman terjemah terdapat 5 proses, iaitu yang pertama terjemahan langsung, yang kedua penggabungan 2 kata umum, yang ketiga penciptaan kata baharu, yang keempat perluasan makna sesuatu perkataan, dan yang terakhir ialah mencipta kata baharu dengan pergandaan separa. Kita akan lihat dulu proses terjemahan langsung, iaitu kita terjemahkan secara terus perkataan bahasa asing ataupun bahasa Inggeris tersebut ke dalam bahasa Melayu. Contohnya resistance dalam bahasa Inggeris kita terjemah terus menjadi rintangan, selfie kita terjemah menjadi swafoto, viral kita terjemah menjadi tular. Manakala penggabungan 2 kata umum, contohnya breaking news, yang kita terjemahkan menjadi berita tergempar, iaitu breaking, tergempar, news iaitu berita. Seterusnya banner, kain rentang, mempunyai 2 gabungan kata umum iaitu kain dan juga rentang. Hotspot, kawasan khas, kita terjemahkan 2 kata umum menjadi kawasan khas. Yang ketiga ialah mencipta kata baharu dengan gandaan separa, iaitu gandaan di hadapan kata, iaitu sebagai contoh keyboard kita terjemahkan menjadi kekunci, papan kekunci. Palette kita terjemahkan menjadi perkataan separa, iaitu lelangit, iaitu bahagian di atas bahagian mulut. Seterusnya mouse kita terjemahkan menjadi tertikus,
bukannya mouse tikus, tapi kita terjemahkan ataupun mencipta kata baharu dengan gandaan separa menjadi tertikus, iaitu sejenis alat teknologi komputer. Bukanlah tikus sejenis binatang, tapi menjadi kata separa dan menjadi satu perkataan baharu, iaitu tertikus. Seterusnya saya sambung kepada proses kedua, iaitu proses pencaman. Dalam proses ini, kata dibentuk dengan mengambil istilah daripada bahasa asal dan dipasuai ejaan dan bunyinya. Dalam proses ini terdapat dua kategori. Yang pertama ialah pengambilan dengan perubahan atau penyelesaian ejaan. Contoh-contoh yang diambil ini adalah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kata yang pertama ialah emoticon. Apabila diubah kepada bahasa Melayu, huruf C menjadi huruf K. Yang kedua ialah dialog. Apabila diubah kepada bahasa Melayu, huruf U dengan E digulirkan. Yang ketiga ialah sama seperti contoh pertama, huruf C menjadi huruf K. Yang kedua ialah pengambilan tanpa perubahan ejaan. Contoh yang diambil ialah diesel, European pistol. Ejaan bagi ketiga-tiga perkataan ini sama seperti dalam bahasa Inggeris. Apabila perkataan-perkataan ini digunakan dalam bahasa Melayu, ejaannya dikekalkan seperti dalam bahasa Inggeris. Seperti dalam pedoman pembentukan istilah, terdapat beberapa pedoman yang diikuti semasa membentuk istilah baharu dalam bahasa Melayu. Yang pertama ialah pembentukan istilah baharu adalah berdasarkan sikap dan pendapat yang moden dan fleksibel bagi bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu mempunyai sifat yang fleksibel dan dinamik. Dalam hal ini, istilah baharu yang dibentuk ini harusnya selaras dengan penggunaan pada masa kini. Yang kedua ialah istilah baharu sepatutnya hampir sama dalam bidang ilmu ataupun penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat. Jadi, sesuatu istilah yang dibina itu adalah berdasarkan istilah yang sudah biasa ataupun lazim digunakan dalam sesuatu bidang ataupun dalam kalangan masyarakat. Jadi, istilah yang baharu itu harus hampir sama seperti istilah yang lazim digunakan dalam bidang ataupun dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga ialah pembentukan istilah baharu bidang ilmu ataupun popular seharusnya selaras dengan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa serumpun. Jadi, oleh itu, istilah baharu itu bagi sesuatu bidang ataupun popular juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ialah istilah baharu sepatutnya memanfaatkan perbendaharaan kata bahasa Melayu yang kaya ataupun mempunyai sistem struktur berdasarkan kudrat Melayu Indonesia. Istilah baharu yang dibentuk itu harus menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai perbendaharaan kata yang kaya dan berbagai, dan istilah baharu itu adalah berdasarkan sistem struktur yang terkandung dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Indonesia. Yang kelima ialah istilah baharu hendaklah sebanyak mungkin menunjukkan bentuk yang jelas dengan istilah asal ataupun istilah antarabangsa. Istilah asal ataupun istilah antarabangsa merujuk kepada sesuatu istilah yang dirujuk untuk membina ataupun membentuk istilah baharu dalam bahasa Melayu. Jadi istilah asal ataupun istilah antarabangsa mempunyai bentuk yang tersendiri. Jadi apabila istilah baharu dibentuk dalam bahasa Melayu mempunyai bentuk yang sama ataupun jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Seperti contohnya, apabila istilah baharu dibentuk dalam bahasa Melayu, istilah tersebut harus menunjukkan bentuk yang sama ataupun jelas dengan istilah yang dirujuk seperti daripada bahasa Inggeris. Seterusnya ialah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pembentukan istilah dalam bahasa Melayu. Terdapat beberapa peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Antaranya, mengumpul, membentuk dan memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Jadi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ini akan mengumpul istilah-istilah yang digunakan daripada bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan membentuk istilah baharu berdasarkan istilah yang
dikumpul yang sesuai dengan penggunaannya dalam bidang ilmu tersebut. Yang kedua ialah menerbitkan istilah bahasa Melayu. Yang ketiga, mewujudkan pangkalan data peristilahan yang bersistem yang sesuai dengan matlamat penyebaran istilah. Dalam hal ini, kedua-dua peranan ini saling berkaitan. Apabila menerbitkan istilah baharu yang dibentuk dalam bahasa Melayu, melalui pangkalan data peristilahan ini, perkataan istilah yang diterbitkan itu dapat disebarkan yang bertujuan untuk menyebarkan penggunaannya secara luas dalam pelbagai bidang. Yang keempat ialah menjelaskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dengan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABIN dan juga bekerjasama dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu yang dibentuk harusnya digunakan dalam negara-negara yang mempunyai penutur atau pengguna bahasa Melayu seperti Indonesia dan Brunei menggunakan bahasa serumpu seperti bahasa Indonesia, iaitu bahasa Indonesia. Oleh itu, istilah yang dibentuk itu harus digunakan dalam negara-negara lain bagi meneruskan istilah itu, menjelaskan istilah yang terkandung dalam bidang ilmu dalam bentuk bahasa Melayu. Terkait kegiatan kami, setakat ini saja pembentangan kami. Sekian terima kasih.